Ada pada satu ketika mereka ni bermimpikan Okiku tau. Dan apabila mereka tersedar saja, mereka perasan patung Okiku tersebut dah berada dekat samping diorang. Assalamualaikum dan hai semua. Okay, korang mungkin before ni korang pernah dengar lah cerita-cerita ataupun kisah-kisah tentang patung berhantu, especially dekat negara-negara barat ni. Sebagai contoh macam patung Robert, patung Annabelle, patung Chucky, dan tahap famousnya patung berhantu ni sampaikan diorang buat filem. Jadi kebiasaannya patung-patung ni dikatakan berhantu disebabkan mereka percaya bahawa setiap patung tu dikatakan ada roh jahat yang tinggal ataupun menetap di dalam patung tersebut tau. Sebab itulah patung-patung itu dikatakan berpuaka. Tapi topik kali ni Fira bukan nak ceritakan tentang patung berhantu di negara-negara barat yang macam kita selalu dengar ni. Tapi kali ni Fira nak ceritakan tentang legenda patung berhantu dekat negara Jepun, di mana patung ini juga dikenali sebagai Okiku. Jadi disebabkan cerita ni merupakan antara cerita legenda dekat Jepun, so bila kita dengar sahaja legenda mestilah banyak versi kan. Tapi antara versi yang paling famous adalah pasal ada seorang budak lelaki yang berumur 17 tahun yang telah pun menghadiahkan adiknya yang berumur 2 tahun sebuah patung tau. Jadi selain daripada kisah ini dikatakan agak seram, cerita ni juga boleh dikatakan agak menyayat hati lah. Jadi cerita ini bermula pada tahun 1918. Ada seorang budak lelaki yang berumur 17 tahun yang dikenali sebagai Ikichi Suzuki telah pun membelikan sebuah patung di Sapporo untuk adiknya yang berusia 2 tahun, di mana adiknya ini dikenali sebagai Okiku. Jadi dikatakan pada masa tu Suzuki ni tengah jalan-jalan untuk melihat pameran maritim. Jadi dikatakan masa dia tengah jalan tu dia ada nampak ada sebuah patung yang tengah display tau dekat sebuah kedai. So daripada situ dia nampak patung tu, dia terus rasa tertarik and dia percaya bahawa kalau dia bagi adik perempuan dia ni, confirm adik perempuan dia ni akan suka. Jadi tak fikir panjang, Suzuki ni terus membeli patung tu. Jadi bentuk fizikal patung tu dikatakan anggaran panjang patung tersebut adalah dalam 40 cm, di mana dikatakan patung tu mengenakan pakaian kimono tradisional. Dan yang ni korang kena ingat tau, dikatakan pada asalnya rambut patung tersebut dikatakan pendek je tau. Rambut dia padat bahu sahaja dan berwarna hitam gelap. Jadi patung tu dikatakan pada asalnya bentuk potongan rambut dia tu macam potongan bob macam tu. Jadi dipendekkan cerita, apabila Suzuki ni dah beli patung tu, dia terus bawa ke rumah dan terus bagi dekat adik dia tu lah. Dan seperti yang dijangka, memang adik dia tu iaitu Okiku tu memang terus rasa suka sangat, terus rasa jatuh cinta dekat patung tersebut. Sejak daripada itulah dikatakan patung itu telah pun menjadi mainan favourite Okiku ni. Dan Okiku ni anggap patung tu bukan macam sebuah mainan tau. Dia layan patung tersebut macam manusia, di mana dia bercakap dengan patung tersebut, dia bergurau. Bila dia melakukan apa-apa saja aktiviti, mesti dia bawa patung tu sekali. Sebagai contoh, kalau dia mandi dia bawa patung tu, kalau dia makan pun dia bawa patung tu. Jadi disebabkan dia rasa patung ni macam gambaran diri dia, macam ibarat kembar dia, so Okiku ni pun telah menamakan patung tersebut dengan nama dia sendiri, iaitu Okiku juga. Jadi cerita menyedihkannya bermula apabila setahun kemudian, iaitu pada tahun 1919, budak perempuan yang bernama Okiku tu dikatakan telah pun meninggal dunia. Jadi punca dia meninggal adalah kerana Okiku ni telah pun mengalami demam kuning tau. Jadi dikatakan semasa saat-saat akhir sebelum Okiku ni meninggal pun dia tetap peluk patung tersebut. Jadi apabila Okiku ni telah pun meninggal dunia, keluarga Okiku ni diorang berhasrat untuk kuburkan sekali patung tersebut dengan Okiku ni, sebab diorang tahu yang Okiku ni memang tak boleh berpisah ataupun berenggang dengan patung tu kan. Tapi akhirnya mereka terpaksa membatalkan niat untuk kuburkan sekali patung tersebut dengan jasad Okiku ni disebabkan pengawasan daripada pihak pemerintah yang mencegah daripada mereka membuat tindakan tersebut. Jadi sejak daripada itulah keluarga Okiku ni meletakkan patung kesayangan Okiku dekat tempat diorang berdoa ataupun sembahyang tau. At the same time bagi mengenang Okiku lah. Jadi yang ni start creepy-nya. Tak lama kemudian, makin lama keluarga Okiku ni ada perasan something yang pelik tau.
Benda ni diorang perasan apabila rambut patung tersebut dikatakan semakin hari semakin panjang. Seolah-olah macam rambut manusia lah, sebab rambut manusia kan semakin hari semakin panjang kan. So daripada situlah diorang perasan kenapa rambut patung tersebut semakin lama semakin tumbuh. Sebab setahu diorang, macam yang Fira dah jelaskan tadi, pada asalnya rambut patung tersebut kan parat bahu je kan. And then potongan dia kan macam potongan bob tu kan. So potongan yang rapi lah, yang straight macam tu. Tak macam rambut manusia. Tapi semakin lama rambut patung tersebut macam bercabang tau. Macam rambut manusia, di mana makin lama rambut tu, dia punya tahap panjang tu sampai pinggang patung tersebut. So korang dapat bayangkan tak, daripada bahu ke pinggang memang ada perbezaan lah kan. Jadi daripada sinilah keluarga Okiku ni diorang rasa ataupun diorang membuat kesimpulan bahawa mereka percaya yang roh budak Okiku ni mungkin tinggal ataupun berada dekat dalam patung tersebut. Dan menurut keluarga Okiku ni, ada pada satu ketika mereka ni bermimpikan Okiku tau. Dan apabila mereka tersedar saja, mereka perasan patung Okiku tersebut dah berada dekat samping diorang. Jadi peristiwa yang mengerikan ni dikatakan semakin menjadi-jadi apabila lama kelamaan dikatakan macam rumah diorang ni mengalami, macam sebagai contoh, macam standard lah rumah-rumah yang diganggu kan, macam lampu yang tertutup and then terbuka, and then bunyi orang ketuk pintu, diorang ada terdengar bunyi-bunyi bising, and then diorang pun ada terdengar bunyi-bunyi macam bunyi-bunyi pelik tau. Dan benda ni lagi menjadi-jadi apabila ianya tepat pada tarikh, sama ada tarikh hari jadi Okiku ni ataupun pada tarikh kematian Okiku. Jadi lama kelamaan keluarga Okiku ni diorang turut memanggil dukun lah untuk selidik perkara ni kan. Dan mereka sebulat suara percaya bahawa perkara ni terjadi disebabkan roh Okiku ni terperangkap dekat dalam patung tersebut tau. Jadi disingkatkan cerita, pada tahun 1938 keluarga Okiku ni telah pun mengambil keputusan untuk berpindah. Jadi dikatakan pada masa tu mereka dah tak kisahlah dengan kehadiran gangguan-gangguan dekat rumah tu. Diorang dah rasa macam biasa tau. In fact diorang rasa macam at least diorang boleh communicate tau dengan roh Okiku tersebut. Jadi bila keluarga ni mengalami gangguan dekat rumah tersebut, diorang dah rasa macam biasa dah. Diorang rasa macam itu sebenarnya Okiku. Tetapi yang menariknya, apabila keluarga Okiku ni nak berpindah, mereka telah pun mengambil keputusan untuk tak bawa sekali patung tersebut. Hal ini disebabkan mereka percaya bahawa patung tu mesti kena ada dekat dengan kubur ataupun makam Okiku yang sebenar tau. Sebab itulah akhirnya keluarga Okiku ni telah pun menyerahkan patung tersebut dekat kuil Menenji untuk menjaga patung tersebut. Di mana sampai hari ni patung tersebut masih lagi berada dekat kuil tersebut. Jadi sejak daripada itulah dikatakan banyak kisah tentang gangguan ataupun cerita-cerita berkenaan dengan roh ataupun gangguan daripada patung tersebut dekat kuil tu tau. Jadi pada masa yang sama, macam yang tadi Fira ceritakan, memang makin lama rambut dekat patung tersebut semakin panjang. Dan oleh sebab itulah dikatakan para Sami dekat kuil tersebut diorang uruskan patung tu tau. Di mana ada pada waktu tertentu mereka akan gunting rambut patung tersebut. Jadi ada pada satu masa ni, para Sami tersebut telah pun mengirimkan sampel potongan rambut patung tu kepada pakar ilmiah tau, untuk diorang investigate lah rambut tersebut. Dan yang menariknya adalah hasil daripada pemeriksaan para saintis tersebut, mereka telah membuktikan bahawa rambut daripada patung tersebut adalah rambut manusia korang. Jadi ada pernah satu ketika tu rambut patung tersebut tak dipotong tau, sehingga rambut tu mencecah lutut patung tersebut. Jadi pada masa itulah dikatakan ada salah seorang daripada Sami tersebut telah pun menerima pesanan daripada Okiku melalui mimpi, di mana Okiku telah pun meminta mereka untuk memotong rambut patung tersebut tau. Jadi ada satu ketika tu dikatakan salah seorang pelancong ni menjadi hampir gila tau, apabila dia telah pun cuba kepo-kepo untuk check dekat dalam mulut patung tersebut, dan dia mendapati bahawa dekat dalam mulut patung tersebut macam ada gigi yang tumbuh tau. Macam gigi susu yang tumbuh dekat dalam patung tu, macam gigi budak-budak. Jadi sejak daripada itulah orang-orang dekat kuil tersebut telah pun menolak permintaan siapa sahaja yang ingin selidik
patung tersebut dengan lebih mendalam. Dan dikatakan patung Okiku ni seringkali muncul dalam mimpi penjaga-penjaga kuil dan juga dekat mimpi orang yang datang melihatnya. So kepada korang yang mungkin ada plan akan datang untuk pergi ke Jepun, bolehlah datang ke kuil tersebut untuk tengok anak patung Okiku ni depan-depan. Okay, so itu sajalah cerita berkenaan dengan legenda patung berhantu dekat Jepun. Adakah cerita ni benar ataupun tidak, wallahu alam, tak tahu. Tetapi sampai sekarang patung tu masih ada dekat kuil tersebut. So thank you so much kepada sesiapa yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Kepada sesiapa yang belum subscribe, bolehlah subscribe. So see you again next time and bye.